Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, Maharaja Kuasa, tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama panjang usia dan kesihatan sehingga kita dapat berada pada 10 malam terakhir daripada Ramadan. Ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bila kita berada dalam 10 malam terakhir ni, kita katakan waktu-waktu emas atau saat-saat kita nak pulun, kita nak capai satu target yang paling besar sekali adalah apa? Anugerah taqwa yang Allah nak beri pada kita melalui satu benda yang kita namakan sebagai Al-Qadar, yang menjadi buruan. Yang baginda Nabi SAW menyebut taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah kamu Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Masa kita ni sama macam kita katakan orang lari 4 kali 100 meter. Orang yang pertama dia lari pass baton, orang yang kedua dia lari pass baton, orang yang ketiga dan orang yang keempat tu bila dapat baton di tangan dia tu, masa tu adalah dia orang yang final, orang yang last. Dia akan gunakan maksimum tenaga dia yang paling tinggi. Dia akan gunakan skill dia yang paling tinggi. Semua benda yang maksimum dia guna supaya dia boleh dapat kemenangan untuk pasukan, negeri dan negara dia. Kalau dia lumba lari peringkat dunia dan sebagainya, tu target dia. Maka kita berada di pusingan terakhir daripada Ramadan ni, maka mari kita sama-sama tingkatkan kita punya level usaha kita, terutama untuk ibadat. Sebab apa? Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebut, kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berusaha sungguh-sungguh pada 10 malam terakhir daripada Ramadan, yang mana tak ada pada masa-masa yang lain. Nabi ni luar Ramadan pun, kalau Nabi ibadah luar biasa. Bila orang tanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada tak amalan Nabi yang biasa yang hang tengok di rumah? Aisyah kata tak ada yang biasa, semua luar biasa. Semua luar biasa. Satu rakaat Nabi sembahyang, Nabi baca sampai surah Al-Ma'idah, lebih kurang 5-6 juzuk baca satu malam. Lagipun bukan baca macam kita, baca ayatan, harfan, satu ayat, satu huruf, maksudnya baca dengan tertib, baca pelan-pelan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kaki Nabi SAW sampai bengkak-bengkak, sebab fokus kepada ibadah 10 malam terakhir. Bukan 10 malam terakhir, hari biasa, ceritanya hari biasa. Dan masuk je dalam gelanggang Ramadan, Nabi akan buat usaha 2 kali ganda daripada biasa. Dan masuk 10 malam terakhir, mala yajtahidu fi ghairi, yang pulunnya Nabi ibadah ni tak macam Ramadan, tak macam luar. Maksudnya sini kira paling champion sekali Nabi pulun, paling atas sekali. Macam mana punya pulun? Sehingga peringkat kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, 3 benda besar yang Nabi buat bila masuk 10 malam terakhir. Yang pertama, ahya lailahu, Nabi akan hidupkan malam-malam daripada Ramadan tu. Malam-malam daripada Ramadan maknanya bagi Nabi dia bukan malam, maksudnya dia cerah. Hidup maksudnya dengan amal ibadat dengan Allah. Yang kedua, wa ayqaza ahlahu, Nabi punya seronok punya amal soleh ni, seronok punya buat baik, dia rasa macam nak share dengan orang. Tak boleh buat seorang benda ni, rasa manis ni dia rasa tak mau seorang. Dia pergi gerak anak menantu dia, Sayyidina Ali,
Sayyidatuna Fatimah, anak kesayangan dia, menikah dah, duk asing dah. Tapi Nabi gerak mereka. Sebab apa? Aku seronok sangat bila aku ibadah ni. Aku tak mau seronok ni aku kecapi seronok aku seorang. Aku nak kalau boleh hang dapat agak, jom bangun sembahyang malam-malam. Wasyadda mi'zarahu. Dan Nabi SAW akan ikat kain dia, simbolik kepada hubungan kelamin suami isteri ni dia slow. Sebab fokus 10 malam ni dia lebih kepada ibadah kepada Allah Ta'ala, hubungan sesama Rabb dengan Khalik, bukan sesama Khalik dengan Khalik, makhluk dengan makhluk. Hubungan makhluk dengan Khalik, bukan hubungan Khalik dengan Khalik, bukan makna hubungan sama manusia, tapi hubungan tu jauh lebih hebat lagi, hubungan sesama hamba dan Tuhan dia sendiri. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, 10 malam ni jadi macam hebat sangat. Sebab kita kata ada benda yang besar yang Nabi cari. Dia tak sama dengan orang kata buru lah, pemburu Al-Qadar. Pemburu ni tuan-tuan, kalau dia masuk dalam hutan, pertama dia mesti ada benda kat tangan dia. Tak ada pistol ke, tombak ke, kerih ke, bolehlah kerih, senapang ke, apa ke, dia mesti ada benda kat tangan. Dia tak lebih saja relax bawa lollipop kat tangan dia mampu keras gitu. Dia mesti ada benda kat tangan dia. Yang kedua, dia mesti ada strategi. Dan yang ketiga, dia mesti ada ilmu. Dia tahu ni tapak kaki siapa, ni siapa, ni kalau binatang ni, kalau dia najis macam ni binatang apa. So dia tahu cara orang nak buru ni, dia tahu. Maka kita bila kita sebut sebagai pemburu Al-Qadar, sebagai hunter untuk Lailatul Qadar ni, kita kena ada ilmu apa benda yang kita nak cari, apa benda dia punya tanda, apa benda dia punya banyak benda. Kita tahu dia punya ilmu dia. Bila kita masuk dalam gelanggang untuk kita memburu, kita tak akan jadi cembera. Kita tahu benda buat dengan, kita kata smart, bukan bulun tak tahuan dah, tapi ada masa yang kita tahu macam mana nak dapat gaya Al-Qadar tu. Yang pertama dengan ilmu pada Allah SWT. Lepas tu kita buat tazkirah. Ada orang ni kita tak selesa tazkirah, kacau nak semayang lah, leceh lah, dia ceramah aku nak balik awal, tak boleh. Balik lah. Aku pegang teguhan. Ada YJK pegang kayu hoki keluar, dia bagi 3 skuma. Ada kena, dah kita ada kerja nak buat macam mana. Pergilah nak beli susu anak ke apa, nanti main lah balik. Mudah macam. Baik. Al-Qadar ni dia hebat sebab selalulah kita dengar khairun min alfi syahr. Dia lebih sempoi daripada 1000 bulan. 83 tahun, ambil kalkulator, 1000 bulan bahagi dengan 12, kita akan dapat 83.3.3.3.3.3. Bundar pada puluh yang hampir 83 tahun lebih kurang. Sebab apa Allah bagi benda ni? Sebab Allah kesian dekat kita. Sebab kita ni umat yang kecil, halus, umur berpendek, 60, 70 keras. Pekat senyap betul ya. Ombol dalam kotak, balik dalam pasir, pekat pijak seorang sikit, lepas tu belah. Habis itu umur je. 70 ada 80 ada lah juga, 90 masuk kosmo lah, 100 masuk sinar harian, 120 masuk mastika. Tu kita umur tak banyak. Dalam umur tak banyak, katalah umur 60, balik umur 15 tahun mampu hidup belakang tu. Lepas tu insan umur 58 baru mula semayang. Sebelum tu mau disco duk tunjuk langit tu, pok yaya bawa aci ronda belakang sikit, merepek hang suak aku suak hang zaman merepek dah. 2 tahun lah mana main jemaah tabligh pergi di rumah, Assalamualaikum lama ceramah bayan sikit, nampak macam insaf sikit, taubat main semayang lah, bagus lah apa semua. Tapi 2 tahunnya ibadah leceh lah, dengan berlemuan dengan semayang, dengan tak tahuan punca, dengan ilmu tak tahu, dengan Fatihah terabuk, dengan tahiyat akhir tak tahu, dengan azan tak ingat, dengan ayatul kursi tak tahu, dengan banyak benda tak tahu. 2 tahun yang berlemuan macam ni, agak-agak kita boleh pergi berdiri depan syurga ni, agak-agak badan tak. Allah. Silah bin Asyam
rahimahullah ta'ala, dia semayang sepanjang banyak malam. Bulan puasa, semalaman dia semayang itu. Esok pagi lepas dekat-dekat subuh, dia doa, ya Allah, ibadah aku yang macam ni tak layak langsung nak masuk syurga kamu, wahai Allah. Cuma aku harap ada sikit pelepasan aku daripada neraka. Yang tu pun cukup lah untuk aku. Sampai kata Silah bin Asyam rahimahullah ta'ala, dia semayang sampai cerah, dia rasa tak layak masuk syurga. Kita tak semayang sampai cerah, cerah pun tak semayang ni. Subuh 7.30 menerak, tidur. Lepas tu mau syurga mana baik kan? Ayah Hafiz dia bagi syurga kan? 2 tahun punya syurga. Jadi Allah kesian Nabi doa, ya Allah, umat aku ni semua penat lah ni. Sekarang ada jalan pindah dia. Ni orang panggil fast track dalam bahasa Arab untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Katakanlah seumur hidup kita dapat sekali. Kita hidup 60 tahun, bolehlah sekali Al-Qadar. Berapa tahun dapat? 83 tahun. Kalau kita dapat dalam seumur hidup kita 10 kali, 830 tahun. 830 campur hak 2 tahun semayang berlemah tu, ada 832 tahun. Tapi tak pandai mana agak pun. Ada lah daripada 2 tahun saja ada. Kalau 800 benda boleh lah juga. Kok Allah nak kesian bagi semua syurga. Bukan dengan amal, dengan rahmat Allah masuk dalam syurga. Maka kita nak cari benda tu. Cari ni macam mana sahabat? Dia kena cari dengan teliti. Dia tak boleh cari berlemah gitu. Macam cempera cari tak jumpa. Katakanlah duit hang 1000, ikat banda jatuh tangan ni. Naik motor gedemuk jatuh. Sampai rumah tengok, Allah 1000 aku mana baru bawa keluar banyak duit kereta buat duit rumah ni. Kita pun naik motor jalan. Muka orang cari benda tu kita boleh tahu kata dia hilang barang. Kita duduk di kursi, kita tengok muka dia di tempat kerja, kita tahu ni awak muka hang macam ser ya. Dia tahu duit aku hilang lah apa. Kemarin ni handset mau kena balas lah. Dia cara cakap pun sedih. Dia nak cari, kita tahu orang tu ada masalah. Dan yang nombor 2, bila dia nak cari benda tu, dia naik motor naik 20, 30. Muka dia kita boleh tengok, dia cari benda. Dia jumpa orang traffic light, jumpa orang kat bus stop, dia tanya, abang jumpa ada duit RM1000 kita ni. Memang orang tanya orang mau takkan jawab lah. Saya tak jumpa apa. Dia jawab betul lah. Tapi dia tanya juga sebab apa? Sebab cara orang hilang barang macam tu lah. Dia nak cari benda. Maka kita nak cari malam Al-Qadar ni, tuan muslimin rahmati oleh Allah. Dia sama jalan macam tu. Jarang orang cari Lailatul Qadar bawa motor 120. Wah, duk pusing sini 15 kali awak. Cari barang tak jumpa. Dia timbul dia kawan, dia langgar dengan motor pergi arwah. Cari barang pelan-pelan, cari barang laju-laju buat apa? Macam tu. Maka 10 hari Allah bagi kat kita ni, 10 malam ni, untuk kita cari satu benda yang paling besar sekali. Senang kita abang tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan 2. Satu package ekonomi, satu package business class dengan ekonomi class. Business class ni adalah dia duduk selesa, ada orang main layan dia, selimut semua canggih semua dapat. Yang tu package pertama. Package business class nak dapat Al-Qadar ni apa dia? Tiap-tiap malam, start pada malam ni lah, senang. Sampai ke malam raya tu, hang semayang daripada pukul 3-4 pagi sampai subuh. Yang tu kira business class. InsyaAllah istiqamah, doa pada Allah. Kalau Allah nak bagi peluang besar dan ruang dan peluang yang besar Allah nak bagi pada kita, Allah akan bagi. Tapi kita kerja, takut mengantuk. Esok pagi duk menguap 3-4 kali. Lepas tu pukul 9 pergi tidur di surau, kata sembahyang duha. Itu semua syaitan yang rajim nama dia. Waktu hang kerja, hampir tidur di surau, hang kata letih, qiyam mulai semalam, padahal tengok Euro. Qiyam mulai saja 2 rakaat, lepas tu menerak tengok Euro tu yang lama tu. Tapi dia buh kepala qiyam mulai, lepas tu tak boleh panggil macam tu. Jadi letih ke apa ke contoh lah kan. Maka saya bagi pada tuan-tuan versi ekonomi. Ekonomi ni apa dia? Jangan tinggal, paling tak ada beberapa benda yang saya nak abang. Yang pertama, jangan tinggal sembahyang maghrib berjemaah dalam
7 hari nak habis ni. Sebab apa saya kata jangan tinggal maghrib berjemaah? Sebab Al-Qadar ini dia punya tempoh sepanjang-panjang malam. Cuma kita nak tahu malam tu start bila? Malam start bila azan maghrib. Allahu Akbar, maghrib sampai isyak, sampai subuh, sepanjang-panjang malam. Itulah dia Al-Qadar. Auta atau fakta yang kita selalu dapat adalah Lailatul Qadar hanyalah beberapa detik. Itu adalah auta, tak betul. Orang kata tit tit tit, habis dah Lailatul Qadar. Allah, tahun lepas pula tit 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 3 saat. Allah, tak. Yang tu SpongeBob nama dia. Tu bukan Al-Qadar. Sebab apa Ustaz? Sebab Allah sebut sendiri dalam Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera ke atas malam tu sehingga cerah. Makna dia sepanjang-panjang malam tu dia kira Al-Qadar lah tu. Jadi tuan nak dapat, sebab tu saya bagi tahu pemburu dia kena ada ilmu yang lengkap. Jangan kata hang tak bangun waktu malam 3-4 pagi hang letih, hang apa ibadah pun hang tak buat. Tu tak pandai lah tu. Maghrib jemaah jangan tinggal, ba'diyah jangan tinggal, qabliyah isyak, ba'diyah isyak, tarawih, witir, qiyam, dan paling tak larat lah qiyam ni. Versi qiyam tuan-tuan paling tak larat sangat. Dulu saya pernah habaq lah masa forum awal sebelum Ramadan dengan Ustaz Jafri tu, kalau boleh jangan tinggal 2 rakaat tahajud sebelum subuh. Paling ringkas sekali. Muslimat sebelum kita nak perangat laut, bangun ambil sembahyang, bos sejadah, takbir Allahu Akbar, baca yang paling ringkas pun tak apalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, terus pergi perangat laut. Orang lelaki sama juga. Masak pula. Bangun-bangun sebelum makan, bos sejadah, sembahyang dulu, doa lah apa-apa, ringkas pun tak apa. Jangan tinggal benda tu. Yang tu yang kali kita kata paling balok liat, dia tahap lepas liat tapi tak tahu apa dah. Jangan tinggal yang tu, supaya Allah bagi kemuliaan malam Al-Qadar pada kita. Dan janganlah kita ni asyik-asyik menunggu tanda-tanda yang special. Antaranya innaha lailatun baliyah. Baljah ni maksudnya malam yang tenang, malam yang tak ada hiruk pikuk bising, tak ada apa, malam yang tenang dan cantik je. Sebab apa? Malam tu semua malaikat turun mai kat muka bumi. Jadi kena tenang malam tu. Ada orang tanya, kalau orang main merejut malam tu, dia kira Al-Qadar tak Ustaz? Al-Qadar lah. Boleh saya pergi tazkirah satu tempat, mereka cerita kat saya, mereka semayang di surau. Tengok semayang tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masa amin ramai-ramai tu, budak-budak hantu ayak kat luar, mereka main merjun roket. Merjun tu betul mendarat, betul-betul Tok Imam, Tok Bilal duduk belakang Tok Imam. Dia pun serban rida di atas tu, merjun roket masuk pada dalam, cap sangkut kat serban balong ni. Nak jalan tak boleh. Waladdallin amin, zam sebai. Benda tu siapa pun tak tahu, sebab dia bergerak masa bergaung amin tu. Tok Imam dia tak tahu apa. Yang tahu 3 ni kat belakang ni, pada kata piak ni duk menyala. Halah Jeff, aku nak belah aku tak boleh. Dia kata aku tak khusyuk pula tahun ni, aku sembahyang kat tengah mercun pula. 2 orang pun tengok, harai mana main mercun tadi ni, aku nak dah duduk depan nak belah pun payah. Dia kata aku dah tak pakai, aku dah pakai kain saja, seluar kecil pun tak pakai. Terbakar ni mau malu aku, 4 tahun ni malu. 3 orang ni mereka duk bajet dah. Sebab bila mereka tengok mercun, dia tahu mercun tu nak meletup. Tok Imam dia tak tahu apa, dia tak ada perasaan, dia tak ready kata benda tu nak meletup lagi, nak terkejut apa, dia tak ada. Dia buat bodoh je, kepam meletup tu. Tok Imam opocot maang meletup lebih raya tu.
muslimat belakang tu, mereka pun tirai macam kayu-kayu tu. Kan dia muslimat gila, tampak orang tu. Dia tampak kayu berhadap, pada muak tu jatuh lepas tu. Habis satu surah gelak. 3 orang ni nak gelak pun dia tak agama, sebab member dia pun Tok Imam. Tahan ni, air mata keluar ni. Nak gelak tak boleh. Bila dia gelak, lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berguling tiga-tiga gelak. Orang tanya malam tu Al-Qadar tak Ustaz? Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan masalah tu. Masalahnya kita ibadah pada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tahu, pagi esok matahari tak berapa terang, dia tenang. Dan kata Imam Ibn Hajar Asqalani, sunat kita rahsiakan kalau kita tahu alam Al-Qadar ni. Katakanlah kita dapat satu pengalaman peribadi, apakah Allah tunjuk kepada kita satu benda luar biasa, Allah tunjuk, tak payah bagi tahu siapa. Dan kalau ada orang cuba nak provoke kita, potong siap-siap. Dengar kata semalam Al-Qadar, dia kata apa ke matahari duk babai ke apa ke, contohnya lah. Kita tahu malam tu memang kita, contoh lah, kita tahu ada benda-benda berlaku, kita berasa. Tapi kita mau bagi tak ada, kita potong tak ada mana lah, sama semalam tak ada sejuk apa, aku tengok macam-macam orang budak main macun, tak ada lagi. Kita jangan bunuh semangat orang nak ibadah. Kalau lah kita kata, betul yang tahu semalam aku nampak ni matahari ni bulan apa semua mereka duk main ciluk lari-lari kat atas tu, memang aku tahu dah, memang Al-Qadar semalam dah. Tak payah riam lah, aku tidur malam ni. Kita membunuh semangat orang untuk ibadah. Kadang dia dah ready dengan family semua nak pergi dah. Hang nak pergi dah? Pergi qiyamul lail lah kat masjid ada qiyamul lail. Qiyamul lail apa dah habis dah, Al-Qadar semua pakat dah habis dah. Habis tidur dulu, aku boleh ngantuk lah ni, masuk tidur balik. Dia membunuh semangat orang untuk ibadah. Jangan kita pecah rahsia. Buat tak tahu ya. Tak ada lah, ada lagi banyak hari lagi, 2-3 hari ada. Lepas kita cari lagi. Ada lah tu, Allah nak bagi yang tu cara kita. Dan kita jangan fikir benda yang bukan kerja kita. Ustaz, Brunei start puasa hari Selasa, di Mekah mereka start puasa hari Khamis, di situ mereka start puasa hari Rabu. Jadi Al-Qadar ni macam mana Ustaz? Takkan malaikat mai hari Rabu, Ustaz mai malaikat hari ni malam genap, malam ganjil, malaikat dipening lah Ustaz. Saya kata dia, hang ni sebab apa nak minta part time jadi malaikat? BP tu kerja malaikat, hang kerja cleaner kat luar. Jangan lu ambil tahu pasal pejabat semua, jangan ambil tahu. Hang kerja sapu sampah kat luar-luar semua, cukup time Assalamualaikum, melingkup balik rumah. Hang jangan ambil tahu pengarah sebab apa dia main lambat, semua sebab apa BPR main cek pengarah, semua tak payah ambil tahu. Hangnya kerja ibadat ya. Han tak ambil tahu malaikat nak main siapa, nak main jumpa siapa hari apa, bila syaidu mereka semua nak print bawa keluar. Tak payah apa pun, biar pi kat mereka. Allah Tuhan Maha Adil, dia tahu hari apa hang ibadah, hari apa hang tak ibadah, semua malaikat akan sama-sama main pada kita. Dan dengan barakah daripada ibadah yang kita buat inilah, tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita nak tengok kesan daripada ibadah kita tu nanti masa raya nanti. Kalau raya pun kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak kita selalu main, alhamdulillah. Tapi kalau lah raya kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak semayang semua tunggal langgang, kita takut ibadah kita masa Ramadan ni ada jalan. Takut Allah tak terima, takut Allah terima ke tak terima tak tahu. Tapi kita masih tak jadi baik lagi, masih macam lama tu juga. Rumah terbuka bendera api, hak masjid 1 hari 5 hari terbuka, pintu tingkap semua terbuka dengan bumbung-bumbung semua terbuka, muka hang tak pernah main. Sebab apa? Sebab rumah terbuka ada makan kedara, sini tak ada apa. Sini ada makanan yang lebih lazat lagi, tapi bukan di dunia, di akhirat. Jadi biarlah kita hari ni, tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cari Al-Qadar ke apa dan sebagainya, pastikan kita ni istiqamah. Tak apalah, mai semayang masa Ramadan pun tak apalah. Jangan kecil hati, jangan kutuk dan hina orang. Alah takkan mai bulan puasa buat rancak pula. Jangan marah orang semua macam tu. Sebab bagi semangat kat dia, mungkin lepas daripada Ramadan dia akan istiqamah mai lepas daripada ni.
Jangan kita ingat tazkirah ni bulan puasa je ada. Tazkirah ni bulan puasa ni sahaja perangat kita. Nanti lepas tu tuan-tuan tengok jadual kuliah, tiap hari lepas maghrib ada. Tuan-tuan mai duduk isyak, maghrib isyak, kuliah pengajian apa semua, insya-Allah kita tengok kita boleh dapat satu kualiti ibadah hamba Allah yang lebih baik lagi. Masjid kita pun dah up di grade dah, boykon semua selesai semua dah. Makna dia apa lagi alasan kita tak mau dekat dengan Allah Ta'ala? Mungkin dulu kita ada macam-macam alasan, sekarang tak ada apa alasan dah. Semua elok je, semua cantik je. Cuma parking ustaz yang tak ada, berlemuan kita masjid boy. Aku pusing macam Vietnam, tahun tu pusing, tahun ni 4 kali nak accident dengan bas rapid dah. Dah tengah jalan bergegar kereta semua ni. Tahun tu je. Jadi semua okey dah. Ada 2 benda saya umum, lepas tu kita sambung tarawih lagi lah. Yang pertama tuan-tuan, yang sedang rakam kita hari ni daripada wakil daripada Majlis Ilmu Pulau Pinang, dan memerlukan sedikit dana untuk kos operasi program untuk rakaman, live streaming, internet, kamera dan sebagainya. Pihak MIPP ada bawa zaitun apa di luar nanti. Tuan-tuan boleh tengok lepas habis tarawih nanti, boleh singgah di booth kat luar. Kan kasut booth ada di bawah meja ke apa. Yang nombor 2 juga tuan-tuan akan ada di mana? Darul Faizin. Dekat pintu luar ni akan ada satu tabung untuk Ma'had Darul Faizin, Ma'had Ustaz Jafri. Saya rasa dalam 70% dah masjid dia dekat nak siap dah. 60-70% dah masjid dia tu tinggal wiring tiles dalam aja. Jadi tuan-tuan yang berhajat nak buat wakaf, nak derma dan sebagainya, nak buat wakaf atas nama mak kita pun boleh. Mak kita meninggal dah, tapi kita kata, ya Allah, aku bagi ini untuk mak aku. Maksudnya sepanjang-panjang benda tu ada guna untuk mak kita dapat pahala dalam kubur. Atau anak kita, atau mak bapa kita, atau tok kita, siapa saja boleh buat wakaf. Tambah di bulan Ramadan ni, sedekah yang paling afdal adalah dalam bulan Ramadan. Ni tuan-tuan tengoklah apa yang boleh buat. Dan yang nombor 3 tuan-tuan, telajak abang berkaitan dengan infak ni, saya nak abang juga. Dulu saya main, saya abang kata tolong cari nama untuk buat buka puasa. Sekarang ni 10 malam terakhir ni saya ada cadangan kedua. Tuan-tuan tolong cari nama bubuh untuk bagi orang makan sok lepas qiyamul lail. 10 hari ada 10 hari ni kan ada qiyamul lail. Tuan-tuan tengok hari mana kosong, topak nama kita. 50, 100, 150 orang mai semayang malam tu, semua orang pahala puasa dia Allah bagi kat kita. Sebab kita ready sok. Tak mahal mana pun, share 2-3 orang pun tak apa, bagilah. Sebab pahala yang berlipat kali ganda Allah akan bagi ketika berada dalam bulan Ramadan. Jadi insya-Allah tu beberapa benda yang boleh kita sebut pada tuan-tuan untuk tazkirah nikah kita pada malam ni. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Kita akan sambung dengan tarawih lah, insya-Allah. Baik.